والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayahnya dapat kita teruskan siri kuliah hadis kita pada malam ini, dan kita masih lagi dalam bab sifat solat. Hadis yang ke-346. Betul? Betul tak? 346. Hadis yang berikutnya iaitu hadis 346 tu. Hadis ni tak? An Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahu Al-Bukhari. Hadis ni rasa-rasanya dengar belakang dah. Cuma dari segi mafhum dia tu dan juga dari segi pelaksanaan. Pertama, status hadis ni adalah hadis sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam sahihnya, nombor hadisnya 631. Jadi dari segi status tidak ada masalah. Dan hadis ini sebenarnya panjang lagi, bukan sekerat ni tak, panjang lagi. Ini hanyalah petikan sahaja, potongan daripada hadis yang panjang yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Cuma dipetik oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, kemudian dimuatkan dalam kitab dia Bulughul Maram, yang mana petikan tersebut sesuai dengan tajuk yang dibincangkan, iaitu mengenai sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun pun tak tahu kenapa hadis ni diletak di penghujung. Kita nak habis ni cerita tentang sifat solat Nabi. Ada 3 hadis lagi. Sepatutnya lah hadis ni letak di awal lagi lah, supaya kita lebih jelas kewajipan kita menunaikan solat sebagaimana yang ditunaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alifihi ila ya'ihi, daripada alif sampai ya, minat takbir ila taslim, daripada takbir sampai salam, min aihi ila zaihi, itu z. Sepatutnya. Cuma tak pasti kenapa hadis ni diletak di hujung sifat solat. Tak apalah, yang pentingnya semua dah tahu dah, solat ni wajib, bukan sunat dah, wajib mengikut solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok mana hadis ni daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Malik ni? Malik ni adalah seorang sahabat Nabi yang datang daripada kawasan pendalaman. Dia bawa 20 orang kampung dia pergi ngaji dengan Nabi. Dulu susah nak ngaji, kena pikul beg, kena berjalan kaki, naik unta pergi, bukan dekat. Sebab itulah dia tak boleh pergi sekejap-sekejap. Banding dengan lah ni, tepi rumah je, tak payah pikul beg, tak payah naik unta. Jalan kaki siapa ada, ataupun naik kereta siapa ada. Jadi setelah dia berada bersama Nabi 20 hari, dan masa itu di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sedang bersiap sedia untuk menyertai peperangan Tabuk.
Kemudian Nabi tengok Malik tu, daripada reaksi muka dia tu menunjukkan Malik bin Al-Huwairis ni, perawi hadis ni, amat rindu kepada keluarga dia di kampung. Jadi Nabi bagi can kepada Malik. Kata Nabi kepada Malik yang mafhumnya, kamu pergi baliklah ke kampung kamu dan kamu ajak keluarga kamu dan orang kampung kamu beberapa perkara tentang Islam. Antaranya inilah tentang solat. Jadi hadis ni dilafazkan oleh Nabi SAW di penghujung hayat baginda alaihi salatu wassalam. Walaupun sebabnya khusus untuk Malik bin Al-Huwairis, tetapi ia terpakai untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara wasiat pesanan yang disampaikan oleh Nabi kepada Malik untuk disampaikan kepada keluarga dia dan orang kampung dia, kaum dia, ialah Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Bermaksud, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Sallu tu fi'lul amr, fi'il amr. Jadi amr ni perintah, dan perintah kalau mengikut kaedah usul fiqh adalah wajib. Wajib. Selagi tidak ada dalil lain yang menunjukkan tak wajib, maka wajiblah dia. Tapi kalau ada dalil lain yang menunjukkan perintah tersebut sunat, maka sunatlah dia. Tapi tidak ada perintah lain yang menunjukkan ikut solat Nabi itu sunat, maka wajiblah dia. Kemudian Nabi kaitkan dengan kama raaitumuni usalli, sebagaimana kamu lihat. Sebab hadis ni dituju kepada para sahabat. Masa tu Nabi ada cokoh depan. Bolehlah dia kata kama raaitumuni usalli. Tapi kita nak tengok lagu mana Nabi dah tak ada. Tak. So nak tengok ke apa? Tengok hadis dia lah. Hadis tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bulughul Maram ni, khusus sifat solat Nabi ada lebih kurang 50 hadis. Khusus mengenai sifat solat Nabi, bermula daripada takbir sampai salam, yang kebanyakannya ataupun hampir kesemuanya adalah sahih. Ini baru dalam kitab ni, belum lagi dalam Sahih Bukhari, belum lagi dalam Sahih Muslim, belum lagi dalam kitab-kitab yang lain. Maknanya hadis-hadis Nabi berkenaan dengan solat ni beratus, bukan berpuluh tapi beratus. Cuma yang peliknya kita lah, bukan orang lain, kita. Masa kita belajar solat dulu, masa kecil-kecil, sebelum kita besar tu, masa nak belajar solat tu, kita tak didedahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Satu hadis pun tak disertakan, satu hadis pun tak dipamerkan. Bahkan yang dipamerkan kadang-kadang tu siap dengan gambar. Sekeping seketah tu cara solat Nabi, sekeping seketah ya pada. Ada tu satu buku je, bukunya 230 halaman je. Walah hadis saja dah beratus dah. Tapi buku cerita pasal solat hanya 20-30 halaman aja. Dan dalam buku tu satu hadis pun tak ada. Apatah lagi dalam bentuk sekeping kertas panduan solat. Memang tak cukup, memang tak cukup. Dan tak belagalah dengan hadis ni. Tak. Jadi melalui hadis ni ada dua benda. Secara khususnya hadis ini menjelaskan dua perkara asas yang perlu dijadikan pedoman kepada umat Islam, iaitu yang pertama, segala perbuatan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan salat merupakan penjelasan terhadap perintah yang tertera di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis
mengenai kewajipan solat. Kan banyak ayat, aqimus solah wa atuz zakah, aqimis solata li zikri, aqamus solah wa atawuz zakah. Jadi Quran tak detailkan. Tak. Quran suruh kita solat aja. Tapi bagaimana, bila, dan sifat dia macam mana, tidak dijelaskan dengan detail. Berapa rakaat pun tak dijelaskan dengan detail. Waktu pun hanya dinyatakan secara umum aja, iaitu 3 waktu. Sebab itulah orang Syiah solat 3 waktu je. Sebab dalam Quran sebut 3 waktu secara umum. Tak didetailkan 5 waktu. Dan jenis-jenis solat pun tak dinyatakan secara detail. Jadi di sinilah datangnya peranan dan fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni adalah penjelasan tafsir kepada ayat Quran. Dan ini adalah salah satu fungsi dan juga peranan al-hadis terhadap Quran. Maknanya kita tak boleh pisahkan Quran dengan hadis. Quran dan hadis dua benda yang berbeza, tapi tak boleh dipisahkan. Tak, sebab itulah ayat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Dia ulang perkataan ati'u tu. Sebab apa? Sebab taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dua benda yang berbeza, tetapi tak boleh dipisahkan. Tak mungkin sama sekali dipisahkan. Kalau kita cuba pisahkan Quran dan hadis dengan menolak hadis, seperti golongan yang menamakan diri mereka Quraniyun ataupun anti hadis, dia kata kita cukup memadai dengan Quran saja, maka tak semayalah dia. Sebab Quran tak cerita pasal semaya, bagaimana suruh semaya je, bagaimana tak dijelaskan. Maka inilah fungsi hadis. Pertama, perkara pertama yang ingin dijelaskan melalui hadis ini ialah hadis itu menghurai, menjelaskan solat yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang menjadi kewajipan. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kewajipan umat Islam mengikuti, mencontohi solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadat, terutamanya ibadat solat. Dalam konteks hadis ini ibadat solat lah. Oleh itu setiap perbuatan dan setiap perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam perlu dihayati oleh umatnya, baik ia berupa wajib ataupun sunat, melainkan terdapat dalil lain yang mengecualikan hal tersebut. Mana perkara kedua yang nak ditunjukkan oleh hadis ini ialah, nak dijelaskan oleh hadis ini ialah wujub al-iqtida, wajib mencontohi solat Nabi. Bukan saja solat tapi seluruh ibadat. Dalam bab ibadat tugas kita hanyalah al-ittiba'. Mudah saja, bukan al-ibtida'. Dalam konteks agama, dalam konteks ibadat, tugas kita hanyalah ittiba', ikut, semata-mata ikut. Tidak ada ikut melainkan ikut. Bukan ibtida', bukan mengada-ngada. Baik, macam mana kita nak ikut kalau kita tak belajar? Mesti ada ilmu. Ilmu pula mesti bersumberkan Quran dan hadis. Dan ilmu pula al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu kena belajar, fiqh kena tafaqquh. Apabila sebut belajar kena ada guru. Sebut tafaqquh kena ada guru. Jadi macam mana kita belajar benda yang paling asas, benda yang paling pokok, benda yang paling basic, iaitu solat, hanya melalui buku. Tanpa ada tok gurunya, apatah lagi tanpa ada hadisnya. Cuba kita
bayang sendiri bagaimana solat kita tu, betul ke tidak. Belum lagi fikir diterima ke ataupun tidak. Kalau betul, diterima ke tidak. Nah, mula-mula betul ke tidak. Bukan soal baik ataupun tidak, tapi soal betul ke tidak. Kita dalam konteks agama ni, kita kena buat yang betul, bukan yang baik. Sebab apa? Sebab tak semua yang baik itu betul, tapi semua yang betul itu adalah baik. Jadi nak tahu betul salah macam mana? Apa dia punya kayu pengukur? Hadis lah, Quran dan hadis. Baik, solat Nabi SAW adalah solat yang lengkap dan sempurna. Kalau nak solat yang lengkap dan sempurna, inilah caranya, iaitu dengan mencontohi solat Nabi SAW. Justru itu, sesiapa yang mencontohinya, maka dia telah menyempurnakan solat dan ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, menunaikan solat dengan berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi kewajipan. Bukan wajib kifai ni, bukan wajib kifayah ni, tapi wajib aini. Bukan wajib kifayah, apatah lagi wajib tak payah. Dia semaya tapi tak payah belajar. Macam mana kita nak pastikan benda tu betul ke tidak? Kena belajar. Kewajipan yang perlu diikuti oleh semua orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tanpa ada pengecualian. Maknanya kalau kita semaya tanpa ilmu, fikir sendirilah. Kalau ada ilmu tak amal, tak boleh. Buat amal tanpa ilmu lagi tak boleh. Buat amal tanpa ilmu. Ada satu syair disebut al-alimu la ya'lamu, al-alimu la ya'malu bi'ilmihi mu'azzabun qabla abadati al-awsan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmunya akan lebih dahulu diazab daripada penyembah berhala. Bukan hadis tu, syair. Nama kata hadis pun. Tapi maknanya betul lah. Buat apa? Yang kawan tu kafir, semua berhala. Yang kawan ni Islam, tu alim pula, cuma kih tak buat amalnya, maka dia lebih dahulu diazab. Sebab yang kawan tu semua berhala, kafir tu kih jahil. Salah juga. Tapi yang kawan ni kita tahu tak buat, lagi salah. Dua-dua salah, cuma hak ni lagi salah. Kalau gitu lebih sedap tak belajar ustaz. Lebih sedap tak belajar. Walaupun kena azab, tapi kita ni kedia sikit. Tu alim dulu. Kedia sikit. Dia kedia tak kedia pun masuk duduk sama je. Dulu kedia. Bukanlah maksud kedia ni dia pergi masuk syurga dulu, dah. Tak ada orang masuk syurga dulu lepas tu sudah dengan neraka, tak ada. Adanya masuk neraka dulu lepas tu sudah dengan syurga, ataupun masuk neraka dulu lepas tu sudah pun dengan neraka juga. Waliyazubillah. Waktu kita bimbang ni. Jadi cara nak selamat mudah je. Buat hak disuruh, tinggal hak dicegah. Dalam konteks semaya, Nabi kata sallu, semayalah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jelas ke? Kok ada tak jelas? Kalau hak Nabi tak lari macam mana? Nabi tak buat dalam solat tu, cuma Nabi tak lari daripada buat. Dia tebih juga. Ada gitu makna ikut. Ada gitu makna qudwah.
kita nak ikut si fulan bin si fulan. Tiba-tiba dia buat lain, kita buat lain. Adakah itu dinamakan ikut? Tak. Walaupun dia tak larang pun. Dia tak larang, cuma dia tak buat. Tiba-tiba kita buat hak dia tak buat, tapi dia tak larang. Kalau ikut hukum logik tak ada masalah lah. Tapi kalau ikut hukum agama, makna dipanggil mukhalafah. Buat tak serupa Nabi buat, mukhalafah ni makna cangguh, sangguh walaupun Nabi tak larang. Sebab Nabi suruh dah mu semaya sebagaimana aku semaya. Mu tak sudah tanya aku tak larang tu, buat hak aku buat sudah. Baik, selain itu hadis ini juga menuntut setiap orang yang mukallaf dan beriman wajib memastikan kualiti solatnya senantiasa dijaga, memperbaiki dan mendalami rahsia solat untuk menghasilkan solat yang betul-betul khusyuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Memang khashi'un, khusyuk itu tidak menjadi rukun solat, tidak menjadi kewajipan solat. Kalau solat tak khusyuk, sahkah solat? Sah. Start daripada takbir sampai salam, sikit pun tak khusyuk. Tubuh je semayanya, tapi hatinya, fikirannya rata-riti dia pergi. Dia pergi shopping. Shopping bukan tu, K5 tu, kat Mekah tu, Clock Tower tu. Masa solat sah solat dia, tetapi lam yuflih, tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya. Jadi solat Nabi itu termasuklah khusyuk. Bukan soal memenuhi rukun saja, bukan soal solat itu secara berjemaah saja, bukan sahaja solat itu di awal waktu sahaja, tapi solat yang khusyuk. Nak menghasilkan solat yang khusyuk tu. Sebab itulah disebut dalam satu hadis, wa ju'ilat qurratu aini as-salah, kata Nabi, dijadikan solat tu penyejuk mata hatiku. Dan kalau Nabi ada masalah, dia kata, ya Bilal arihna bis salah. Kalau fikiran Nabi tak tenang ke, dia kata kepada Bilal, arihna bis salah, mana relaxkan kami, rehatkan kami, tenangkan kami dengan solat. Kita masa solat tu tak tenang lah. Pak tak gatal pun jadi gatal, tepat tak panas pun jadi panas. Email baca pendek dah serah panjang. Tak tenang. Kenapa? Kita tak terasa kemanisan dan kelazatan solat. Justru sahutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mempelajari solat yang bertepatan dengan sunnah baginda alaihi salatu wassalam melalui hadis-hadis yang sahih dan penjelasan daripada para ulama yang berautoriti. Ini kadang-kadang kita beli buku himpunan solat-solat sunat. Tajuk tu menarik lah, tapi dalam buku tu satu hadis pun tak ada. Tadi pelajar saya tanya, Ustaz, ada tak solat hifzi? Pernah dengar tak? Solat hifzi 4 rakaat. Lepas tu dia ada bacaan tertentu. Saya kata, saya tak pernah dengar. Sejak saya dilahirkan inilah kali pertama saya dengar solat hifzi. Lepas tu dia kata itu menjadi amalan Sidina Ali. Jadi saya tanya, riwayat tu daripada siapa?
seksa kan. Seksa. Mana tak tahulah. Itu pendekatan, metod tu. Sebelum kita buat amal, kita pastikan dulu. Tak, ada hadis ke tak ada? Kalau ada hadis sahih ke tidak? Kalau ada hadis sahih, go ahead. Kalau tak ada, gustar. Ini kerana satu-satunya jalan bagi memastikan salat kita menepati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat menunaikan salat dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjadi penyelamat kepada kita besok daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Akibat kita belajar tidak berdasar kepada sumber ilmu yang sahih. Yang sepatut kita memberi penekanan, kita tak bagi penekanan. Contoh soal khusyuk, patut kita memberi penekanan, tapi tak kisah mana. Tapi soalan yang contohlah pergerakan ni 3 kali tak boleh. Tak gerak lebih pada 3 kali tak boleh, batal solat. Sampai dia nak melangkah ke depan tu terketik terkening lah. Adat sopannya macam gaya tentera. Memang baguslah, tapi bagaimana dengan khusyuk? Walaupun tidaklah sampai tahap membatalkan solat, kalau ada hajat, kalau ada keperluan lebih 3 kali pun tak apa. Yang tak bolehnya, tak ada pasal-pasal bergerak lebih pada 3 kali, tidak ada hajat tak apa, ataupun tidak ada keperluan, itu yang tak boleh. Tapi selagi ada hajat, tak ada masalah. Baik, pengajaran hadis yang pertama, wajib mengerjakan ibadat, terutama ibadat salat, dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Bukan sahaja solat tu, konsep solat, falsafah solat, hikmat solat, rahsia solat. Kadang-kadang kita tak terasa penting solat. Bukan nak tengok orang tak mari masjid ni. Kadang-kadang orang mari masjid. Kali saya pergi satu masjid, imam dah Tok Bilal dah komat. Tok Bilal dah komat, imam dah akad takbir. Dek sembang lagi tepi masjid. Hak ni bukan orang tamadan ni, ustaz lah. Dek sembang tepi masjid sehingga terlepas satu rakaat. Bukan terlepas takbiratul ihram, tapi terlepas satu rakaat. Tu awak pergi. Jadi jangan kita ingat kita mari masjid ni dah okey dah. Kita mari masjid kira apa? Nak semaya, semaya tu semaya ikut siapa? Apa nak semaya? Kita bimbang ni semaya kita ni dah jadi sebagai satu rutin. Sepertilah adat-adat yang lain. Kita tak terasa besar semaya tu. Nak semaya tu dia lagi jawab telefon. Nak semaya tu dia lagi tengok Facebook. Nak semaya tu dia lagi buat. Sahabat ni sanggup bayar, terlepas sah pertama sanggup bayar. Nak kejar sah pertama, nak kejar takbiratul ihram. Apa tak lagi hak tak mari? Hak mari dah. Rakaat kedua baru masuk. Mana tak penting sangat sembahyang ni. Jadi kalau sembahyang tak penting, tak khusyuk tak apalah. Sebab itulah solat tidak berfungsi, tidak memberi kesan kepada kehidupan kita. 5 kali sehari sembahyang tu
tidak mampu mengapa memberi tenaga, menyalurkan tenaga, nak mengecah, tak mampu nak mengecah bateri kita yang dah lemah. Ini bagi yang semaya, yang tak semaya tak tahulah. Sebab itulah Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fawailul lil musallin. Tadi qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Hak ni pula fawailun. Kepada siapa? Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cuba kita bayangkan, hak semaya pun wailun, hak tak semaya kak triple wailun lah, bukan double. Hak semaya. Kadang-kadang kita tertipu dengan ibadat kita. Itu kena hati-hati, kena beringat, kena selalu muhasabah. Yang kedua, menunaikan salat dengan menepati sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada ketenangan dan kekhusyukan dalam salat. Kalau kita betul-betul salat sebagaimana solat Nabi, insya-Allah khusyuk dan tenang. Tapi kena belajar daripada hadis lah. Kena belajar daripada hadis Nabi. Yang ketiga, setiap amal ibadat mestilah mengikut cara yang telah disyariatkan. Setiap amal ibadat ittiba'. Tak boleh nak mengada-ngada ke ataupun seumpama ni, agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memperolehi ganjaran pahala. Dia ada dua syarat, satu ikhlas, satu lagi mutaba'ati as-sunnah ataupun ittiba' as-sunnah, buat sebagaimana Nabi buat. Yang keempat, wajib melaksanakan ibadat berdasar kepada ilmu yang bersumberkan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan dan qudwah dalam persoalan agama. Okey. Jelaslah. Kita masuk hadis berikutnya. An Imran ibn Husayn radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin wa illa fa aumi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nombor hadisnya 1117. Cuma tanpa lafaz yang akhir tu. Wa illa tu tidak ada dalam Sahih Bukhari. Baik, maksud hadis ni daripada Imran ibn Husayn radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk, faqaidan. Jika tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan mengiring di atas lambung. Jika tidak mampu juga, memadailah dengan isyarat. Hadis ini sebenarnya dia ada sebab wurud al-hadis, sebab timbul hadis ni, iaitu satu masa Nabi pergi ziarah Imran bin Husayn. Kebetulan Imran ni terkena penyakit buasir. Zaman Nabi dah ada dah penyakit ni. Tahu tak penyakit buasir? Ada dah. Dan daripada sini kita dapat pengajaran sunnah Nabi itu ziarah orang sakit, dan Nabi amat suka menziarahi orang sakit. Bukan sahaja orang Islam, orang Yahudi sakit pun Nabi pergi ziarah. Itu sunnah dia. Kita usahakan orang kafir, Cahaya Nur Alik sakit tak pergi dah tak? Orang Islam hak tak belagu-angi, hak tak sekapal dengan kita. Kita kapal lain, dia kapal lain, tak pergi dah. Itu mukhalafah sunnah juga. Mukhalafah sunnah. Kadang-kadang hak belagu angin pun tak pergi juga. Tak ada.
mukhalafah sunnah juga. Tak. Sunnah Nabi. Ziarah orang sakit. Jadi apabila Nabi tengok keadaan Imran bin Husain yang terkena penyakit buasir tu, Nabi kata salli qaiman. Dia tak kata terus salli qaidan, tapi qiyaman tu. Qiyam tu rukun solat. Walaupun dia tahu dah Imran tak mampu, tapi dia mula dengan qaiman. Sebab itu rukun solat. Lalah mana pun berdiri dulu. Barulah Nabi kata fa illam tastati' fa qaidan. Makna kena cuba juga. Dan solat di sini maksud solat fardu. Sebab solat sunat ni boleh semaya dalam keadaan duduk, walaupun kita mampu berdiri, sah solat sunat. Tapi pahalanya boleh separuh lah, diskaun 50%. Nah, mampu tapi solat sunat dalam keadaan duduk boleh sah. Tapi solat fardu mampu solat dalam keadaan duduk batal, tak sah. Kecuali tak mampu faqaidan, duduk. Cuma nak nilai tak mampu tu sejauh mana. Kata ulama, tak mampu ni sampai ke tahap dia tak boleh fokus, dia tak tahu gapo dia sebut. Ataupun kalau dia berdiri ni kepala dia pening hampir jatuh. Ataupun tidak pening dan tidaklah sampai nak jatuh, cuma sampai dia tak masyaqqah yang amat sangat, sampai dia tak tahu gapo tubik mulut dia. Mana beratlah. Sampai tahap tu barulah faqaidan. Tapi selagi boleh, boleh. Sehingga ulama kata kalau dia boleh dibantu dengan tongkat, diri dengan tongkat. Kalau tidak tongkat dengan tiang ni, sandar di tiang ataupun sandar di dinding, maknanya kena usaha duduk sehingga tak boleh, barulah boleh duduk. Lepas tu qaidan tu duduk macam mana? Kalau ikut sunnah duduk bersila, duduk macam tu lah. Bukan duduk tahiyat. Tahiyat awal atau tahiyat akhir duduk sila. Kalau tak boleh berdiri, duduk sila. Cuma duduk sila tu untuk qiyam dan rukuk aja. Ada pun masa sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat, duduk macam biasa. Cuma rohak sikit lah lepas sila tu nak buka balik. Silaan kita tu. Tapi itulah yang sunnahnya. Kerana kalau tak mampu berdiri, duduk bersila. Lepas tu masa nak sujud tahiyat, duduk macam solat biasa. Mana atas kursi tu mungkin dia bukan nyakit buasir. Dia tak boleh diri lama. Dia boleh diri, cuma dia tak boleh diri lama. Sebab itulah kita tengok atas kursi, dia tidak terus duduk atas kursi. Dia takbir dulu, lepas tu baca Fatihah, dia duduk. Bukan tak boleh diri, cuma tak boleh diri lama. Mana boleh ada atas kursi ni. Ni kih ni memang tak boleh diri langsung. Tak boleh diri langsung, duduk sila lah. Kemudian fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tak boleh duduk, maka solat di atas lambung. Lambung ada dua, kiri dan kanan. Hak mana sah ni? Jadi dalam hadis Nabi tak takyin, tidak tak royak hak mana sah, boleh berlaku. Cuma lebih afdalnya lambung kanan lah. Wa illa, kalau baring pun, baring di atas lambung pun tak mampu, kalau ikut hadis ni pakai isyarat lah. Tapi sebelum isyarat ada soal lagi, sembahyang dalam keadaan menelentat, bukan meniarat. Meniarat tak boleh lah. Dia nak angkat takbir lagu mana? Tak, menelentang. Kalau tak boleh menelentang, duduklah lagu mana pun.
Duduklah lagu mana pun. Lepas tu pakai isyarat. Wa illa fa'aumi, pakai isyarat. Isyarat tu dengan dua, sama ada dengan kepala ataupun dengan mata. Bukan dengan tangan. Tak, qiyam, lepas tu rukuk, lepas tu sujud. Tu tangan je solat. Baik, fiqh hadis, solat merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim walau dalam keadaan apa sekalipun, sama ada dalam keadaan sakit maupun darurat. Akan tetapi Islam adalah satu agama yang mudah dan fleksibel serta tidak pernah menyusahkan umatnya dalam melaksanakan tanggungjawab. Bahkan Islam memberi keringanan dan kelonggaran dalam pelaksanaan setiap perintahnya bergantung kepada keadaan dan kemampuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintah kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah mengikut kemampuan kamu. Itu bab perintah, tapi bab larangan tak ada ikut kemampuan. Ada lagi sambungan hadis ni, wa idza nahaitukum anhu fantahu. Hak aku larang tu, Nabi kata fantahu, mu kena tinggal. Tak ada mastatak tu. Sebab larangan ni tak ada benda hak tak boleh kita tinggal. Semua benda kita boleh tinggal. Tapi perintah ni ada benda tak boleh buat. Puasa ke? Tak semua orang boleh puasa. Tapi semaya ni boleh buat ke tak boleh buat, kena semaya. Cuma mengikut situasi lah. Selagi, kata ulama, selagi akal tu masih berfungsi, wajib solat. Akal masih berfungsi, maka wajiblah solat, walaupun dengan keadaan apa sekalipun. Itulah ruh Islam di sebalik setiap perintah dan suruhan yang lebih mementingkan maqasid atau tujuan, bukannya cara. Maqasid. Kita kadang-kadang solat ni ataupun ibadat lain lah, puasa ni lebih kepada wasilah. Tapi tujuan, konsep, falsafah, hikmah tu kita tak cara mana. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba mengaplikasikan ruh Islam tersebut dengan memberi kelonggaran dan keringanan kepada sesiapa yang kurang berupaya untuk berdiri bagi menunaikan salat fardu. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka dibenarkan salat dalam keadaan duduk maupun mengiring di atas lambung, seterusnya menggunakan isyarat. Di sini dijelaskan peringkat keringanan yang dibenarkan kepada orang sakit mengerjakan solat. Sekiranya dia tidak mampu berdiri atau kesulitan melakukannya, maka diharuskan baginya solat dalam keadaan duduk meskipun dengan bersandar, kemudian rukuk dan sujud sesuai dengan kemampuannya, dan keadaan sujud hendaklah lebih rendah daripada rukuk. Kepala itu lebih rendah. Sekiranya tidak, memadai dengan menggunakan isyarat kepala. Begitulah juga bagi sesiapa yang mampu duduk di atas kerusi, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Islam ini. Jika tidak mampu duduk atau kesulitan melakukan sedemikian, maka diharuskan baginya melaksanakan salat secara mengiring di atas lambung, iaitu di atas rusuk kanan. Rukuk dan sujud adalah dengan menggunakan isyarat kepala. Jika tidak mampu menggerakkan kepala, cukuplah dengan menggunakan mata. Jika tidak mampu mengiring, maka memadailah baginya dengan hanya berbaring dengan menghadap kaki ke arah kiblat dan meletakkan bantal atau seumpamanya bagi meninggikan kepala. Rukuk dan sujud pula adalah dengan menggunakan isyarat, iaitu menganggukkan kepala. Jika tidak mampu, memadailah dengan isyarat mata. Jika tidak mampu juga, cukuplah dengan menggunakan hatinya. Solat dengan hati. Niat dengan hati, baca Fatihah dengan hati, rokok dengan hati, sujud dengan hati, tahiyat pun dengan hati. Sah.
Dan kata ulama, apabila dia sihat tak perlu dah ulangnya. Fattakullah mastata'tum. Dah. Tak perlu qada dah solat lu. Sebab dia buat mengikut kemampuan dia. Demikianlah rukun fi'liyah solat orang sakit. Bagi rukun qauliyah pula, sekiranya masih mampu melafazkan rukun qauliyah dengan lidah, wajib melafazkannya dengan lidah sekadar mampu. Jika tak mampu, cukuplah dengan hatinya. Kelonggaran ini diberi bukan sahaja kepada yang tidak mampu berdiri kerana sakit, tetapi juga kerana kesulitan. Nuh, di atas kapal terbang tu. Atau kesukaran untuk berdiri atas kereta api ke, perahu, kapal laut atau seumpamanya yang boleh menyebabkan seseorang terpaksa solat dalam keadaan duduk, maka ia adalah diharuskan. Hal ini kerana keadaan yang dihadapi itu adalah termasuk keuzuran atau kesulitan yang diterima oleh syarak. Pengajaran hadis yang pertama, wajib menunaikan tanggungjawab melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi masih akal masih berfungsi. Maksud akal masih berfungsi tu makna masih waras lah. Yang kedua, Islam memberikan kelonggaran dan keringanan kepada umatnya untuk melakukan ibadah menurut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, keindahan agama Islam yang mengajar umatnya dengan disiplin yang ketat, tetapi pelaksanaannya adalah dipenuhi dengan kemesraan. Apa maksud disiplin yang ketat? Solat tetap solat, tak boleh ditinggalkan. Tapi dari segi pelaksanaan fleksibel, buat mengikut keadaan. Yang keempat, pelaksanaan ibadah solat adalah bergantung kepada keadaan dan kemampuan seseorang. Hadis terakhir, lebih kurang hadis tadi lah, kita baca terjemahan dia saja. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam maridan faraahu yusalli ala wisadah farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata' wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, cuma hadis mauquf. Hadis mauquf ni, hadis ni daripada sahabat lah, bukan daripada Nabi. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melawat seorang pesakit dan melihatnya solat di atas bantal. Bukanlah maksud dia duduk atas bantal, berdiri atas bantal, dia sujud atas bantal. Mungkin dia masalah di kepala, sakit kepala ke. Dulu kan mana ada kapet macam ni, mana ada sejadah. Jadi dia letak bantal. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mencampakkan bantal tersebut sambil bersabda, solatlah di atas tanah jika kamu mampu, dan jika tidak, memadailah dengan isyarat. Tak payah sujudlah. Pakai isyarat kepalanya. Nak susah buat apa? Pergi cari bantal. Itu maksudnya. Baik, pengajaran hadis ni, makruh menjadikan sesuatu benda seperti bantal sebagai alas sujud ketika solat. Islam tidak membebani umatnya yang sakit untuk melakukan salat, bahkan memberikan kelonggaran menurut kemampuannya. Yang ketiga, disunat menziarahi orang yang sedang sakit, dan ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendakwah perlu konsisten dalam memberi tunjuk ajar kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal ibadah. Yang kelima, dakwah yang berkesan adalah melalui bersemuka, face to face. Tapi kalau dah ada masalah dengan jiran kita, ada masalah dengan sahabat kita, macam mana dakwah nak sampai? Dakwah ni sepatutnya kita kena bina jambatan, bukan bina tembok. Ni nak dakwah tapi awal-awal lagi bina tembok, terutamanya kepada non-Muslim. Awal-awal lagi menanam sikap benci kepada non-Muslim. Tembok
Macam mana dakwah nak sampai? Sepatutnya kita bina jambatan. Yang kelima, dakwah yang berkesan adalah melalui bersemuka menanam sifat kasih sayang tu. Kita kena menganggap bahawa orang yang bermasalah tu pesakit. Dan Nabi, orang yang bermasalah, dia tidak menyalahkan. Dia tidak menyalahkan, apatah lagi nak mencela orang yang melakukan maksiat. Jauh sekali. Kita tengok orang buat jahat, tak masuk dekat dah. Bukan setakat tak masuk dekat ni, macam-macam kita label kan. Betul tak? Label ni, muka tak malu lah. Ni Islam ke Melayu ni? Islam ke Melayu ni? Paling tidak kita doa. Kalau kita tak mampu sampaikan dakwah, paling tidak kita berdoa, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam. Itu sunnah Nabi. Ini adalah dakwah. Mengata pula. Jadi hak tu tak selesai masalah ni. Kasih sayang tu tak ada. Sebab itulah kata ahli bijak pandai, penyelesai segala masalah ialah kasih sayang. Masalah anak ke, masalah isteri ke, masalah murid ke, masalah siapa saja, kasih sayang. Itulah pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan demikian habislah kita bab solat, dan lepas ni insya-Allah kita akan masuk bab sujud sahwi. Kita panggil sujud sahwi. Sedekah sahwi itu sejenis sayur. Gua nak tak sujud sahwi. Bukan sujud sahwi, sujud sahwi. Sujud tilawah. Dan sujud syukur. Sujud tilawah tu kita panggil sujud sejadah, sebab kita sujud atas sejadah. Sebenarnya sujud sajdah, ataupun dinamakan juga sujud tilawah. Dan akhir sekali sujud syukur. Solat syukur ada tak? Ada orang kata kita tak solat syukur ni dapat nikmat. Tak ada solat syukur. Yang adanya sujud syukur. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.